Hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan jirim, di mana terdapat 3 keadaan jirim air, iaitu pepejal dalam bentuk ais, cecair dalam bentuk air dan gas dalam bentuk wap air. Sekarang diterangkan tentang susunan dan pergerakan zarah, di mana bagi 3 keadaan jirim ini, jika kita lihat bagi pepejal, zarah tersusun rapat dan seragam dan zarah hanya bergetar. Manakala dalam keadaan cecair, seperti yang kita dapat lihat, jarak antara zarah semakin jauh. Zarah tidak tersusun dan kurang rapat. Zarah bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar. Bagi keadaan jirim gas, zarahnya tidak tersusun dan jauh. Zarah bebas bergerak ke semua arah dan gerakannya secara rawak. Apa maksud itu rawak? Rawak ialah bergerak bebas. Baik, sekarang kita masuk kepada perubahan keadaan jirim air, di mana ais iaitu pepejal boleh berubah kepada air iaitu cecair melalui proses peleburan apabila menerima haba. Kemudian, air dalam bentuk cecair melalui proses pendidihan atau penyejatan yang menerima haba, kemudian menjadi wap air ataupun gas. Daripada wap air ataupun gas, melalui proses kondensasi dan kehilangan haba, ia menjadi air dalam bentuk cecair. Kemudian, daripada air dalam bentuk cecair, melalui proses pembengkuan yang kehilangan haba, menjadi ais ataupun pepejal. Ketika proses peleburan, pepejal menjadi cecair. Ais melebur menjadi air apabila ais menerima haba daripada persekitaran. Manakala proses pembekuan, cecair menjadi pepejal, iaitu air membeku menjadi ais apabila air kehilangan haba ke persekitaran. Bagi pendidihan pula, cecair berubah kepada gas, berlaku apabila air menerima haba dan wap air ataupun gas terbentuk apabila air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Manakala penyejatan, cecair juga berubah kepada gas dan dia berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Air tersejat menjadi wap air apabila air menerima haba daripada persekitaran. Jika kita lihat pendidihan dengan penjejatan ini lebih kurang sama, tetapi perbezaannya ialah dari segi suhu. Pendidihan pada 1 darjah Celsius, manakala penjejatan berlaku pada sebarang suhu dan hanya berlaku pada permukaan sahaja. Bagi kondensasi pula, gas berubah kepada cecair, berlaku apabila wap air kehilangan haba, contohnya titisan air di luar gelas. Okey, kita akan mulakan daripada pepejal iaitu ais kepada air iaitu cecair dan kepada wap air iaitu gas. Kemudian daripada gas kepada iaitu wap air kepada cecair iaitu kondensasi, dan daripada cecair kepada pepejal ataupun daripada air kepada ais iaitu pembekuan. Okey, kita mulakan. Mula-mula sekali kita dah ada ais kat sini. Kita masukkan ke dalam periuk. Kemudian kita hidupkan api. Okey, nampak ais yang berada di dalam periuk ini, apa yang akan berlaku? Baik. Nampaknya ais telah melebur sepenuhnya menjadi air. Sekarang dia telah menjadi air sepenuhnya, iaitu dalam bentuk jirim cecair. Sekarang kita biarkan pula. Okey, nampak tak wap dia sudah naik Okey. Okey. Ni
sekarang ada wap air. Ini ialah dalam bentuk gas. Okey, jadi air pun dah nak mula mendidih tu. Okey, air pun dah mendidih. Tadi daripada pepejal kepada cecair, iaitu peleburan. Sekarang cecair kepada gas, iaitu pendidihan. Okey, sekarang daripada gas kita tengok dia jadi air semula. Tengok kita tahan daripada gas, daripada wap air. Sebab permukaan ini sejuk, permukaan kaca ni sejuk. Jadi bila sejuk, dia kena pada wap air, dia akan terkondensasi menjadi cecair. Tahan gini, dia menjadi cecair. Baik, jadi sekarang air yang tadi kita dah panaskan ni, kita dah sejukkan. Sekarang kita masukkan dalam plastik. Kemudian kita akan bekukan dia semula. Okey. Kita dah isi air. Okey, kita isi air dalam ni. Dan kita akan masukkan ke dalam peti sejuk untuk membekukan ni. Kita tengok selepas ni nanti. Okey. Menjadi ais. Jadi daripada cecair, air tadi dalam bentuk cecair menjadi pepejal. Ini ialah proses pembekuan. Maka tamatlah kita bagaimana perubahan jirim daripada pepejal kepada cecair kepada gas, lepas tu daripada gas kepada cecair kepada pepejal. Seterusnya proses pembentukan awan dan hujan. Pergerakan air dari permukaan bumi ke udara membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi memastikan kuantiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi melalui pembentukan awan dan hujan. Kitaran ini melibatkan proses penyejatan dan kondensasi. Proses penyejatan dan proses kondensasi sangat penting untuk memastikan kitaran air semula jadi terus berlaku. Sekarang kita belajar kitaran air semula jadi. Jadi, haba daripada cahaya matahari menyebabkan air di permukaan tasik, kolam semua akan tersejat menjadi wap air dan terkondensasi menjadi tisan air. Apabila tisan air tersebut berat, ia akan jatuh sebagai hujan. Kemudian air hujan tersebut akan mengalir, akan memasuki di kawasan-kawasan sungai dan ia juga mengalir terus ke lautan. Begitu juga air daripada puncak gunung contohnya dia akan masuk ke sungai dan air daripada kolam tadi akan tersejat lagi. Manakala air daripada hujan akan masuk ke dalam lautan semula. Jadi proses ini berterusan. Air daripada laut tersejat lagi, kemudian dia terkondensasi menjadi tisan air berat jatuh semula sebagai hujan. Begitulah seterusnya. Jadi inilah proses kitaran air semula jadi. Saya harap semua boleh faham. Semoga dapat manfaat daripada ilmu yang telah diberikan. Sekian, terima kasih.